sejahtera dan kita jumpa untuk hari yang ketiga di tapak Pesta Buku Johor, Anjuran Perpustakaan Negeri Johor yang berlangsung dari kemarin dulu 7 hari bulan dan akan berakhir besok 10 hari bulan. Ini adalah hari ketiga. Tengok lagi meriah hari Sabtu ni, tak boleh tengok padat. Kebanyakannya adalah orang tempatan dan juga keluarga daripada Singapura kerana Singapura sedang bercuti persekolahan. Kalau boleh nampak kata, saya rasa hari ini peak yang paling tinggi berbanding semalam yang sangat padat, tapi hari ini saya fikir adalah peak yang paling tinggi dan akan menjadi satu lagi pesta buku dengan kuasa beli. Selain daripada kunjungan, saya fikir ini antara pesta buku dengan kuasa beli yang hebat dan membuktikan di tengah-tengah keperlahanan ekonomi, bagi mereka yang meminati buku masih lagi mengeluarkan biaya yang bagus untuk perbukuan, terutama di segmen perbukuan kanak-kanak dan remaja selain segmen perbukuan ilmu. Saya berada di depan Reruai rakan ZRA Stream, iaitu Institut Buku Darul Ehsan. Di saudara dapat lihat buku pun dah. Ini adalah satu lagi yang menarik kerana ini adalah stok daripada buku akademik, yang mana saudara boleh nampak menyusutnya jumlah buku yang saya fikir kata barangkali telah hampir separuh atau lebih separuh telah terjual. Jadi kalau saudara tengok stok buku bacaan akademik yang dianggap sebagai paling sukar dijual, telah berjaya mencapai jualan yang bagus. Tuan-tuan boleh bayanglah, ni saya berada di Hijana Hall. Hijana Hall dengan buku-buku bacaan remaja yang bersifat Islamik. Ini saya boleh tengok coding 75,000 naskah. Biarku lindung mendungmu. Ini antara buku-buku yang tuan-tuan boleh lihat di bawah konsep buku-buku Islamik untuk remaja yang menerima konsep pop tetapi mempertahankan juga nilai Islam di dalam karya dia. Ini sebuah lagi, ini sedang mendadak naik, iaitu buku Selama Nafasku Berhembus. Berarti ini dah 15,000 salinan. Jadi senang kita boleh tengok coding mengenai stok jualan bagi buku-buku dengan melihat angka cetakan yang telah terjual. Jadi kalau saudara datang untuk mendapatkan buku-buku Islami tapi sesuai bagi bacaan remaja, Hijana Haul adalah tempat yang sesuai. Saya akan jalan bawa saudara pusing dan lihat pesta buku. Walaupun saya bukan kaki pesta buku, tapi Johor Bahru adalah destinasi yang kedua berturut-turut, iaitu tahun yang lalu, tahun 2022, kita juga adalah penstriman rasmi pesta buku, dan tahun ini kita juga adalah penstriman rasmi. Jadi kita akan jalan tengok di tengah-tengah ibu bapa sedang sibuk mendapatkan bacaan-bacaan untuk kanak-kanak. Ini adalah Sri Ayu Distributors. Saudara akan dapat tengok. Ini adalah segmen di mana banyak produk kanak-kanak dijual. Kalau kita tengok color dia pun kita dah tahu. Di mana ini adalah color-color yang dinamik untuk menarik perhatian anak-anak. Selain daripada saudara boleh lihat pelbagai buku yang dengan tajuk pun kita dah tahu dah. Ini adalah pendidikan awal kanak-kanak dalam pendedahan pembacaan kandungan Islam. Dengan buku Allahu Akbar, Bismillah, Assalamualaikum, dan juga tajuk kisah-kisah Nabi ni. Sulaiman, Ismail, Nuh dan Ibrahim, dan juga Muhammad. Buku yang mudah. Kalau saudara tengok Sri Ayu Distributors, Google je cari. Mungkin saudara boleh membelinya di online. Kisah Nabi Muhammad, dan mudah dibaca bagi kanak-kanak awal persekolahan dan pra-persekolahan. Dan saya fikir ini antara benda yang menjadi tumpuan utama ibu bapa untuk mendapatkan stok buku. Manakala kalau saudara beralih ni Radio 9 for my brother. Ni dekat singgah di kedai Berada Ujang. USL boleh bukan? USL. Boleh. Bang, cerita sikit bang macam mana dah 3 hari Abang Ujang dekat sini. Mungkin Abang Ujang boleh cerita sikit. Okey, 3 hari dekat Johor ni antara tempat yang paling best lah. Selain daripada Pesta Buku Pahang, sebelum ni saya pergi Pahang. Pahang pun crowd juga. So dekat sini dia punya crowd macam Pesta Buku Selangor.
Oh. Dia mula-mula tu dia tak berapa sangat, tapi bila-bila petang dia makin lama makin crowd. Okey. Dan hari ni rasanya bila petang ni akan makin lagi ramai lah. Apa yang banyak abang dapat juga dalam pesta buku ni? Bacaan remaja, dewasa atau apa? Boleh kata semua, semua bro. Semua jalan kan. Dekat sini semua jalan, termasuk merchandise, baju, produk, buku kanak-kanak. Kemudian boleh kata overall lah. Overall Overall macam Pahang juga. Okey. Ni abang antara produk Baujang saya tunjuk Kalau saudara nak dapat. Ini. Keluar ni. Radio Radio 9. 9. Apa Radio 9 bang? Live TikTok. Oh, okey. Kalau saudara nak follow Abang Ujang di live TikTok, dia adalah Radio 9. Sesuai lah dia orang negeri 9, baru saya faham kenapa 9 tu. Oh, Nogori bang. Pujaan sirap. Jadi kalau saudara nak dapatkan merchandise, saudara nak dapatkan buku-buku yang pelbagai ni, kasut pun ada. Slip on, keluaran terbaru. Abang Ujang, kalau saudara singgah, saudara boleh tengok slip on, special edition, limited, dengan design ikonik Ujang. Jadi kalau saudara datang, selain daripada saudara boleh mendapat buku, saudara boleh mendapatkan karya-karya Abang Ujang. Tengok ni, gila-gila semua ni. Dah ada balik. Bagi mereka yang membesar pada zaman saya, ini adalah comic memory. Kerana dulu inilah komik-komik yang kita baca. Komik-komik kartunis Melayu atau komik-komik kartun Melayu yang kita baca yang melalui drama yang sangat luar biasa. Gila-gila. Kalau saudara singgah di tempat Abang Ujang di bawah Sri Ayu Publishing. Tengok tu, orang dapat sign komik semua tu. Berbaris tengok orang sedang menanti sign daripada ikon kartunis yang telah pun hampir 4 dekad berada dalam senario komik Malaysia. Siapa tak kenal Ujang bang? Aneh lah kalau orang tak kenal Abang Ujang. Legend dalam kartun, komik kartun moden Malaysia. Tengok padas, saya nak bergerak pun agak susah ni, saudara nampak. Begitu ramai orang dalam Pesta Buku Negeri Johor. Saya belanja tu tuan-tuan view, saya tuan-tuan lihat keseluruhan apa yang menarik pada hari yang ketiga sebelum besok berakhir. Dengan pengunjung yang begitu ramai, dan saya jangka kata hasil jualannya juga akan menunjukkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ramai orang cakap September adalah bukan bulan perniagaan. Kalau tanya orang yang berada dalam EDEX, EDEX ni adalah mereka yang mengkaji indeks daya beli pengguna, IPP Semua orang menganggap kata siapa saja buat event pada bulan September adalah orang yang akan mengambil langkah yang salah. Kerana bulan September dianggap sebagai bulan yang paling perlahan bagi pembelian. Tapi Pesta Buku ni membuktikan, tengok. Ramai. Dan saya tak fikir orang akan walk in untuk belanja mata. Mereka walk in memang untuk membeli kerana suasana terlalu padat. Jadi berakhirlah kita anggap kata sumpah September ni. Daripada dulu saya belajar dalam indeks kajian pembeli ketika kita belajar baca EDEX yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengendali daya beli di Malaysia. Semua orang bercakap, bulan 9 jangan buat event. Kerana bulan 9 dianggap bulan keperlahanan membeli. Tapi saya fikir kadang-kadang saudara nampak, saya tunjuk belah sana, atas kan, tinggikan kamera, saudara boleh nampak. Saya fikir 60% lah mereka yang datang ke Ion Tebrau di Johor Bahru dengan fokus yang sangat spesifik minggu ni, iaitu untuk hadir di Pesta Buku Johor ataupun Bazar Buku Johor. Johor menukarnya kepada Bazar Buku bagi membolehkan 28 pempamer menjual. Barangkali saya fikir kalau judul lebih daripada 10,000 judul ni, pelbagai-bagai judul, 10,000 judul daripada kanak-kanak hingga judul dewasa. Kita berjalan, walaupun saya rasa kita akan berdepan dengan sedikit kesukaran kerana sangat ramai, tapi memang saya nak promote dan bagi tahu saudara bahawa jangan lagi percaya pada teori lapuk. Bulan 9 bukan bulan event. Bulan 9 selalu dikaitkan sebagai bulan yang paling lemah dalam indeks pembelian pengguna. Jadi kalau siapa belajar IPP, Pesta Buku ni membuktikan bahawa buku tidak tertakluk pada IPP. Tengok, asal ada pesta je, asal ada bazar je, saudara akan tengok betapa ramai orang datang. Tuan-tuan kalau dengar saya bercakap kuat sikit, jangan marah. Sebab di sini suara orang beli dan berunding buku ni kuat. Jadi tuan-tuan kata, Tuan Haji, mic dekat sini je, kenapa menjerit? Secara psikologi, saya terpaksa bercakap kuat kerana orang sedang membuat urus niaga buku.
menyebabkan saya rasa macam terjerit sikit. Tuan-tuan jalan lagi tengok. Ada Abang Ujang sedang sibuk menandatangani koleksi komik yang dikeluarkan semula bagi memori 40 tahun dulu. Kerana saya membesar dengan komik-komik ni, gila-gila dan juga kartun-kartun yang dihasilkan oleh Abang Ujang. Segmen ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dari segi penguasaan daya beli, kita akan nampak sangat kuat segmen bagi pembelian buku kanak-kanak. Ini yang sangat menarik kerana ramai pengedar dan ramai pembekal buku sangat mengutamakan penambahan judul dan juga penguasaan ataupun segmen yang besar bagi buku kanak-kanak. Ini adalah book hub. Book hub juga masih lagi bersifat bacaan buku kanak-kanak, menyediakan banyak buku-buku yang melatih anak anda meningkatkan keupayaan minda. Namanya kalau saudara tengok ni, kisah Migo, The Story of Migo. Nampak, semua buku-buku asas. Dulu tuan-tuan, orang menganggap daya beli buku kanak-kanak ni hanya sebagai hiasan je. Orang anggap pelengkap je. Kita buka je satu bazar, satu pesta, satu festival, satu event tentang buku. Orang selalu menganggap kata daya beli yang besar adalah tentang buku remaja. Tapi tidak, kalau saudara tengok ke event ni dengan kehadiran book hub. Saudara tengok pula yang sebelah ni adalah KL Book Distributors. Saudara tengok lagi yang sebelah sana tu BR apa tu. Saudara tengok semua buku kanak-kanak. Menunjukkan kebolehupayaan dan juga daya pasar buku kanak-kanak sangat tinggi. Dan ini menjadikan kita rasa gembira. Kerana satu, pempamer, pengedar dan pengeluar dan serta penulis buku kanak-kanak kembali berada dalam pasaran dengan keyakinan bahawa konsistensi dan permintaan buku kanak-kanak adalah tinggi berbanding daripada teori lapuk yang kita mengatakan bahawa yang banyak dalam pasaran adalah buku cinta remaja. Kalau saudara tengok sekarang ni, hampir semua di KL distributors ni, kalau saudara nampak judul, saya angkatkan kamera tengok judul buku dan saudara tengok ibu bapa. Berarti mengapa kanak-kanak sangat mempengaruhi daya beli adalah kerana ada peningkatan kesedaran di kalangan ibu bapa untuk mengisi masa membaca kanak-kanak dengan buku. Jadi tak payahlah kita komplain pasal phone, pasal apa kalau kita tak buat alternatif. Dengan membeli ni tuan-tuan, inilah cara kita memindahkan supaya anak-anak kita besar dengan perbukuan dan bukan dengan berada sepenuh masa ataupun menghabiskan hampir banyak masa mereka dalam di telefon. Dalam ni semua saya gembira ni sebab semua di area ni adalah area bagi bacaan kanak-kanak. Yang saudara nampak limpahan orang, saya pun berlanggar dengan orang tapi nak lalu juga dalam arus ni untuk merakamkan momen-momen menarik tahun 2023 bersama dengan begitu ramainya orang yang berada dalam pesta buku negeri Johor ataupun bazar buku Johor. Ini dia punya skrin besar bazar buku Johor. Kalau saudara masuk, dia berada sangat-sangat ironi. Kenapa tuan-tuan ironi? Kerana orang membeli buku bersaing dengan jenama, Pandora dan Bonia di depan dia. Walaupun tarikan fashion yang sangat sophisticated, tapi saudara tengok macam mana meriahnya orang Johor dan juga orang yang datang daripada Singapura dan sekitar Johor Bahru, sekitar Johor mengisi ruang dengan menjadikan 4 hari yang disediakan oleh Pustakaan Awam Negeri Johor ni sebagai hari meraihkan buku. Itu yang kita gembira tuan-tuan, sebab buku ni dia kena diraihkan. Dia bukan silent reader, kena masuk perpustakaan, kena tunggu orang bagi buku free. Tak, dia mesti diraihkan. Ini saudara tengok lagi. Ini juga adalah stok buku kanak-kanak yang ada di media mewah Teguh. Ini saudara tengok ni adalah daripada media mewah Teguh yang bergabung dengan Titian Gemilang. Sebelah menyebelah. Nombor 7 dan nombor 8. Tengok ni lagi satu buku-buku. Apa banyak abang jual bang? Okey, kita ada jual novel-novel yang terkini dan juga yang best price. Yang? Best price. Oh, best price. Best price ya. Buku motivasi pun ada. Okey, dan travelog. Travelog, and then kita ada panduan berpilihan rumah sebelum kahwin, kita ada when you earn 2005 boleh beli 6 biji rumah. So buku-buku ni buku ilmiah yang bagus. Banyak input kat sini ya. Okey. Kalau tuan-tuan tengok ni, kalau tengok di mata saya,
Saya memang terpana lah dengan buku Rizwan Alias. Ini adalah Jordan ke Baitul Maqdis. Bila pasport tidak dicop. Kalau saudara baca, saudara akan dapat banyak pengalaman. Bagaimana saudara boleh menjadi travelers dengan memasuki Israel. Dia tak ada, dia kita sebut je Baitul Maqdis, tapi urusan untuk memasuk kawasan ni, saudara kena berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri Israel. Tapi kita tak ada hubungan diplomatik. Tapi kalau saudara beli, nanti Rizwan akan cerita. Saya juga melalui pengalaman yang sama macam Rizwan sebanyak 2 kali, iaitu memasuki Baitul Maqdis daripada jambatan King Abdul Aziz menuju ke pintu King Abdul Aziz di pintu masuk Jordan dan sampai ke Jabatan Al-Anbai, iaitu pintu masuk ke Jericho yang dikuasai oleh Israel. Itu menarik tu kalau baca tu sebuah buku travelog. Saudara boleh nampak ni, kita masuk sekali lagi dalam gelombang sesak. Kita berada sekali lagi dalam gelombang sesak kanak-kanak. Ni masih lagi tempat di mana kanak-kanak memberikan tumpuan di Kadogawa Gempak Stars. Ini adalah bus Kadogawa Gempak Stars. Saudara boleh nampak. Cashier pun tak sempat nak angkat muka tu kerana menguruskan urusan orang membayar. Kerana saya katakan tadi, bahawa daya beli di kalangan peminat buku tu yang dibimbing oleh ibu bapa tu. Ini adalah satu bimbingan yang bagus sebab ibu bapa membimbing anak-anak untuk mendapatkan buku, mengajar mereka bagaimana mendekati buku, mengajar mereka menjadi pecinta buku dan yang paling penting, menghidupkan budaya buku dengan kanak-kanak. Kita akan pergi pada topik yang serius lepas saya belanja view ni. Kerana menjadi tanggungjawab saya mempromosi apa yang dipanggil sebagai kebanjiran peminat buku dalam Bazar Buku Johor yang walaupun diadakan di luar musim cuti persekolahan Malaysia. Kan selalunya orang akan stereotype dengan mengatakan bahawa buku hanya laku di dalam perjalanan ke acara buku hanya boleh dilakukan pada cuti sekolah. Tidak. Saudara tengok ni, bukan cuti sekolah. Naikkan sekali lagi saya. Ini bukan ketika cuti persekolahan. Kita masih melihat kebanjiran arus orang keluar masuk ke tapak bazar buku pada hari Sabtu 9 hari bulan September 2023 dalam keadaan yang sangat besar. Arus trafiknya sangat besar. Nanti baru saya akan share tentang tajuk. Cuma kerana awal ni saya akan opening dan belanja dulu promosi. Ini saudara datang ke Rimbunan Limau Sdn Bhd. Ini lebih kepada, kalau saudara tengok apa yang abang ni letak adalah kertas soalan SPM 2021-2022. Berarti dia lebih kepada tumpuan bagi 400 ke 500 ribu orang setiap tahun calon pelajar kita yang menduduki peperiksaan SPM. Jadi mereka akan dapat banyak tips untuk memandu mereka mendapat panduan mengenai soalan SPM yang tahun 2018 hingga 2022 bagi membolehkan pelajar kita, SPM kita ni setahun lebih kurang dalam 400,000 ke 500,000 calon. Jadi mereka menjual buku untuk panduan pelajar-pelajar. Ni koleksi buku Ujang pun banyak sini. Walaupun kita jumpa Abang Ujang kat sana, Era VC dan Rimbunan Limau penuh dengan buku-buku Ujang. Okey, kalau saudara nak, saudara datang kita akan mula cari tempat duduk untuk berbincang tentang buku-buku autobiografi yang menjadi minat dan yang saya fikir kata, kalau tuan-tuan tengok buku kanak-kanak, tuan-tuan tengok buku remaja, tuan-tuan tengok buku cinta dan bacaan sains. Bacaan sains tu agak kurang kita temui. Tapi kita pergi kepada bacaan yang paling jauh jarak dia dengan minat orang Malaysia membaca, terutama orang Melayu, adalah autobiografi. Kita akan sampai dan kita akan bincang autobiografi dan kesan pembangunan minda. Seperti mana tajuk yang saya flash untuk saudara kongsi. Okay, di sini dah telajak. Ini tapak kita akan duduk berlabuh. Okey. Mana buku Muhammad Saya tak ni. Ada orang ambil? Dah beli. Oh, dah beli. Last call Oh, buku Muhammad dah last sold out dah. Maka saya akan letak Umar Khattab. Ini masih lagi autobiografi yang terbaik untuk saudara miliki. Okey. Yang ini dah sold out dalam stok. Bagi Abu Bakar.
Ini dah sold out dalam stok. Ini yang paling banyak saya jual ketika live dulu. Ini adalah buku yang paling banyak autobiografi selain daripada Nabi Muhammad SAW yang kami juga menjualnya kepada julat 2,200 ke 2,300 buah sekarang. Abu Bakar sold out. Ziari Stream berjaya menjual 384 buah sold out. Kita tak ada lagi stok buku ni. Tapi lepas balik KL nanti, saya akan mempromosikan 2 buah buku ni. Ni 2 buah buku ni. Yang paling menarik tentulah Fakhruddin Ar-Razi, iaitu ulama yang tersohor pada abad ke-9. Salah silahnya daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang memang meminati Ar-Razi, kita tak akan melupakan kehebatan Ar-Razi, seorang cendekia, ulama, filsuf, seorang pemikir abad yang ke-9 yang mempunyai salah silah langsung dengan sahabat Rasulullah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Daripada biografi Muhammad Hussein Haikal mengenai Saidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas abad yang ke-7, 200 tahun kemudian, kira-kira 4 ke 5 generasi lahir Fakhruddin Ar-Razi, atau dikenali dengan namanya Ar-Razi, berasal daripada Ar-Rai, iaitu kampung halamannya. Ni buku ni nanti saya balik di KL, saya akan mula lancarkan bersama dengan sebuah susunan buku psikologi yang menurut Islam. Ini daripada ulama daripada kurun yang ke-9, iaitu tahun 800-an, berarti 200 tahun selepas Islam, di mana Muhammad Al-Badri menyusun semula karya-karya hebat daripada Abu Zaid Al-Bakri. Bagi tuan-tuan yang selalu bertanya, kan bila kita pergi sekarang ni ke sains, kita fikir analisis psikologi datang daripada barat, tidak. Kalau saudara baca bagaimana Malik Badri ini menyusun semula kitab-kitab ataupun susunan beliau mengenai apa yang telah pun lebih awal ditemui oleh Abu Zaid Al-Bakri ni, ataupun Abu Zaid ni, ataupun Abu Zaid Ahmad ni, kita dah tahu abad ke-9 Islam dah bercerita sampai ke peringkat petopsikologi. Bukan saja benda-benda biasa, tuan-tuan. Ini sampai ke petopsikologi. Berarti Islam telah mendahului 1,200 tahun dulu dalam bidang psikologi, petopsikologi. Petopsikologi ni ataupun psikopas ni jarang kita kaitkan sebagai satu yang datang daripada kajian akademik Islam. Tapi Al-Bakri memang seorang genius yang membuat diagnos mengenai penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan kemurungan, kebimbangan yang melampau, ketakutan. Mereka yang memiliki gangguan dalam spektrum mental. Dan dia bercakap tentang stres, kemurungan, ketakutan. Dia bercakap tentang obsessive compulsive disorder 1,200 tahun lalu. Cuma oleh kerana tak banyak pihak yang menyusun kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Bakri, maka penemuan Islam sebagai peneroka pada kajian kesihatan mental, orang lupa. Maka itulah saya kata yang terbaik adalah kerana Malik bin Badri menyusunnya semula. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 250, sangat perlahan kerana saya rasa ramai orang menghabiskan hari Sabtu petang dengan rekreasi. Dan mungkin ramai yang berada di luar, dan selalunya buku memang kita tak, walaupun saya menjangkakan trafik masih boleh lagi 500. Tapi saya fikir kata dengan 250 kita akan sustain, kita akan bertahan, dan kita harap seperti semalam di mana trafik kita hanyalah 500 ke 600, tapi view afterlife sangat tinggi, dan saya tak akan delete video ni. Ada apa-apa orang tanya dah Syahir? Kalau semalam kita banyak bercerita tentang novel-novel hebat masa lalu. Tajuk kita apa hari ni Syahir? Buku autobiografi dan minda terbuka. Saya cuba ingatkan tuan-tuan tentang Mandela dan Einstein ni. Ini 2 buku yang pernah juga saya jual, autobiografi yang sangat tebal mengenai Nelson Mandela yang lahir pada 1923
dan meninggal dunia pada 2016. Ini autobiografi dan ini Einstein. Semua orang tahulah saintis dan juga genius Einstein. Bagaimana membaca autobiografi, termasuk juga autobiografi Mao Zedong. Mao Zedong lahir pada 1896 kerana Jose Rizal meninggal pada 1896 Mao Zedong. Dan Mao Zedong menjadi pemimpin besar pada tahun 1921. Kemudian membina kerajaan komunisnya sendiri sebelum membina 4 empire komunis di selatan China pada tahun 1945. Dan kemudian dalam satu serangan mengejut pada tahun 1949, Tentera Merah berjaya menjatuhkan. Tentera Merah komunis ini berjaya menjatuhkan rejim Kuomintang pro-British. Dan akhirnya pada tahun 1949, bermulalah apa yang dipanggil sebagai rejim komunis di China. Mao Zedong menguasai China daripada tahun 49 hingga tahun 1976. Baca autobiografi ini, dia bukan semua tentang kita kata, ramai orang kata kalau baca Che Guevara akan menjadi komunis, membaca Mao Zedong akan menjadi komunis. Kalau kita membaca apa ni, banyak ni Jose Rizal, kita akan dianggap sebagai sekular. Tak betul, kerana saya fikir kata banyak benda yang kita boleh belajar daripada autobiografi. Kerana autobiografi adalah segmen yang kurang diberi perhatian oleh orang Melayu. Sebab tu kita nak cari autobiografi P. Ramlee, kita akan dapat autobiografi Hayat. Orang semua boleh menulis tentang Hayat P. Ramlee, tetapi nak menulis tentang pemikiran P. Ramlee, kita tak ada autobiografi. Nak mencari autobiografi yang paling saya sedih adalah Hussein Hanif, kerana langsung tak disentuh, pengarah filem yang hebat dengan filem-filem yang mengangkat pemikiran kritis pada tahun-tahun 60-an. Hussein Hanif, siapa yang biasa lihat Istana Berdarah, Tujuh Pendekar, kita tak akan dapat melihat banyak. Kita nak cari tentang autobiografi dalam konsep bukanlah kita panggil salinan Google, iaitu maklumat asas, tetapi adalah the thought, melihat semula pemikiran, melihat semula kualiti yang ada kepada tokoh-tokoh autobiografi yang kita nak bincangkan. Sebab autobiografi ni kerana penulisnya pun tak ramai. Mereka yang mahir dalam penyusunan autobiografi pun tak ramai. Ini menjadikan autobiografi dalam segmen bahasa Melayu dengan tulisan asal bahasa Melayu oleh penulis Melayu mengenai tokoh-tokoh Melayu antara bahagian yang paling tercicir di tengah-tengah pasaran buku. Tapi alhamdulillah lah, IDBE banyak menghasilkan autobiografi. Walaupun saya ada masa-masa dia saya merasa sangat sedih, seperti terjemahan autobiografi karya Abbas Mahmud Al-Aqad ni, yang menulis mengenai Umar Al-Khattab. Ini adalah penanda aras mengenai merosot dan mengecilnya minat orang Melayu terhadap autobiografi. Walaupun kita terjemahkan daripada karya besar, ini ditulis asal dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh Marwan Bukhari Abdul Hamid untuk dijadikan bacaan orang Melayu bagi mengenal Khalifah Islam kedua yang tersohor sebagai peluas dan juga seorang penyumbang besar kepada perkembangan Empire Islam selepas kewafatan Saidina Abu Bakar Siddiq. Sebab Saidina Abu Bakar, yang juga bukunya ni saya dah tak ada dah stok, di sini pun tak ada stok dia. Ini stok bacaan dia orang letakkan. Setelah hanya 2 tahun Saidina Abu Bakar Siddiq sempat memimpin sebagai khalifah yang pertama selepas wafatnya Rasulullah. Jadi bila Saidina Abu Bakar wafat pada tahun 632 Masihi, Umar Al-Khattab memimpin. Saya fikir kita Q&A, kerana hari ini kita ada trafik yang kecil, tapi kita nak jumlah yang kecil ni mendapat ruang di mana bukan saya yang bercerita, tuan-tuan yang boleh minta soalan. Tapi jangan lari jauh, lari pada soalan bacaan autobiografi. Kenapa mengenali tokoh sangat penting? Kenapa dengan meminati dan menguasai bacaan-bacaan tokoh sangat penting? Semalam kita cerita tentang novel, hari ini kita cerita tentang tokoh. Dan kebetulan ZRA Stream memang menumpukan pada jualan bagi segmen yang paling orang Melayu tak minat, iaitu membaca autobiografi. Tuan-tuan boleh tanya, nanti Elmi Ilham ada kat sini, dia boleh bagi tahu saya kalau ada soalan.
Buku sendiri. Ya, buku saya akan lancar bulan September ni. Bulan ni, hujung September saya akan lancar di Ziarah Stream. Koleksi tulisan-tulisan artikel saya mengenai kehidupan jalanan, manusia jalanan, ataupun dipanggil sebagai anekdot and sosiologi Kuala Lumpur era moden. Saya rasa hujung bulan ni kita akan launch dengan cetakan terhad 200 buah ya. Yang diterbitkan oleh Faiz. Faiz susun daripada lebih kurang 1,500 catatan-catatan saya mengenai kehidupan yang berkaitan dengan kemiskinan, kehidupan yang berkaitan dengan jenayah, dengan dadah di Kuala Lumpur, miskin bandar, kelaparan di kalangan kanak-kanak, dadah, senjata api. Yang banyak saya tulis tu, Faiz pilih lebih kurang 122 yang terbaik daripada lebih 1,500 tulisan-tulisan saya yang boleh diakses. Kita akan launch. Saya rasa patutnya hari ini saya dah launch saya punya Zain. Sebab Abang Son tak bagi tahu Zain ayah tu. Tengoklah kalau malam ni rajin saya lancarkan Zain saya. Siapa beli buku kita selit Zain. Zain ni adalah mini antologi karya saya yang saya tulis pada zaman saya simpan dalam phone dia. Lebih kurang tak apa ya, Zain. Tapi hujung September insyaAllah kita lancarkan buku saya yang ke-16. Pertama kali buku saya yang bukan bersifat puisi, bukan bersifat novel, bukan bersifat cerpen. Sebuah buku mengenai 1,500, dia lantik 4-5 editor memilih 122 yang terbaik. Tulisan-tulisan pendek saya, yang satu tulisan saudara perlu baca dalam 4 minit, 5 minit habis. 4 minit, 5 minit habis. Siri-siri anekdot saya yang mereka pilih mengenai sudut gelap dunia jalanan yang jarang ditulis oleh orang lain, yang dicatatkan sebagai real case, real experience, real time untuk tuan-tuan dapat. Saya tak sempat nak lancar dalam pesta buku ni kerana saya tak fikirlah saya nak promote buku saya dalam event yang besar ni. Tapi saya rasa by hujung September saudara akan dapat. Dan kalau boleh saya gabungkan dengan Zain saya yang diterbitkan oleh Muhammad Sani Iqmal di Melaka. Ada soalan yang lain? Kalau masuk duduk belah ni nanti orang langgar. Ada soalan lain? Cerita benda-benda menarik sampai saudara share trafik. Asas penulisan biografi. Asas penulisan biografi ni yang paling susah, sebab penulisan autobiografi ni saya anggap sebagai penulisan orang yang sabar lah. Sebab kita nak susun autobiografi ni, saya cerita macam Umar Al-Khattab ni kan. Dia susun pada tahun 43. Kerana Abbas Mahmud Al-Akhad ni dia lahir pada tahun 1889. Julat umur dia dengan Abu Bakar dengan Syekh Hussein Haikal hanya 9 tahun. Syekh Hussein Haikal ni lahir pada tahun 1881 di Mesir. Dia juga orang Mesir, dia lahir 1889. Julat umur mereka 8 tahun. Abbas Mahmud Al-Akhad ni dia adalah seorang nasionalis Arab yang menulis untuk mempengaruhi pemikiran orang Arab. Bukan saja di Mesir, tapi seluruh dunia Arab yang pada masa itu dijajah. Sama ada di utara Arab oleh Itali, di bahagian tanah Arab Mesir oleh British, dan sebahagian daripada pendudukan British di Palestin dan juga Baitul Maqdis. Oleh kerana pada tahun 1930, apabila dia berusia lewat 30-an, dia memulakan perjuangan. Dia berusia lewat 30-an, betul. Dia memulakan perjuangan bersama dengan Presiden Gamal Muhammad Nasir dan juga kawan baik dia ni, Muhammad Hussein Haikal. Saya selalu sebut Syekh Hussein Haikal. Mereka pada tahun 1930 memulakan gerakan nasionalis. Kemudian pecah Perang Dunia Pertama 1941. Bila pecah Perang Dunia Pertama 1941 tu tuan-tuan, apa yang menjadikan hebatnya Abbas Mahmud Al-Akhad ni, dia satu-satunya wartawan Arab yang membetulkan naratif untuk menghalang orang Arab menyokong gerakan Nazi. Berarti kerana tanah Arab yang berada daripada utara, yang berada sampailah ke bahagian Mesir, kemudian masuk di bawah semenanjung Arab yang bawa sampai ke Lebanon yang dikuasai oleh Perancis,
Syria yang dikuasai oleh Perancis, oleh Inggeris, dan kemudian bawa sampai Mekah, Arab Saudi yang secara tidak langsung berada di bawah takbiran British. Tahun-tahun itu mereka berjuang untuk membolehkan Islam dan juga bangsa Arab di utara Afrika dan di tanah Jazirah Arab merdeka daripada pendudukan British. Bila pecah perang tahun 1941, Perang Dunia Kedua, ada kecenderungan di kalangan orang Arab untuk menyokong Nazi. Supaya dengan menyokong Nazi, mereka berjaya menghalau keluar orang-orang Inggeris daripada tanah penjajahan di atas bumi Islam. Tapi Abbas Mahmud Al-Akkad telah berjuang dengan menulis begitu banyak rencana. Sebahagian menyebutnya hampir 15,000 rencana yang ditulis dalam hayat dia. Tapi sebahagian besar juga adalah tentang mengedarkan risalah dalam penerbitan akhbar dan menebarkan risalah dalam penulisan tangan. Untuk menyedarkan orang Arab jalan untuk menyelamatkan akidah Islam bukan dengan menyokong Nazi. Kerana dia menulis begitu banyak gerakan anti-Nazi dalam tulisan Arab dan tulisan yang berpengaruh daripada Algeria sampai Tunisia, sampai ke Libya, pergi sampai ke Maghribi, sampai ke Mesir, masuk sampai ke Lebanon, pergi ke Syria menuju ke Baitul Maqdis, dan kemudian merebak sampai ke Arab Saudi. Maka Hitler marah bila orang-orang Nazi tahu salah satu kesukaran mereka mempengaruhi bangsa Arab Islam pada waktu itu adalah kerana wujudnya tulisan-tulisan akademik, tulisan-tulisan massa yang mempengaruhi masyarakat untuk menolak Nazi. Maka Nazi telah mengeluarkan perintah bunuh kepada Abbas Mahmud Al-Akkad. Kerana Abbas Mahmud Al-Akkad ni disayangi dan dianggap sebagai tokoh yang paling penting dalam gerakan nasionalisme Arab. Kerana hebatnya Gamal Muhammad Nasir pada pidato. Hebatnya Syekh Hussein Haikal adalah kepada dasar diplomatik. Dan dia sangat hebat dari segi mengukuhkan penguasaan gerakan kemerdekaan Mesir dalam bentuk kewartawanan. Jadi orang takut dia mati dibunuh. Abbas Mahmud Al-Akkad ni telah dihantar melarikan diri, bersembunyi di kawasan yang selamat, iaitu di Khartoum, Sudan. Dia terbelah pada dua jiwa. Satu adalah seorang yang sangat-sangat mencintai agama. Yang kedua, dia adalah pemoden pemikiran Arab melalui kawanan. Jadi bila dia kena buang, dia terkurung dalam rumah persembunyian kerana takut Nazi. Nazi ini maksudnya dia mungkin saja dibunuh oleh orang Arab sendiri yang mendapat upah dan ingin mendapat kemanfaatan daripada Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Maka dia sembunyi. Masa dia sembunyilah tuan-tuan, dia menyusun buku ni. Dia susun buku ni dengan segala rasa yang kemudiannya dia tak pernah tahu buku ni akan menjadi penting. Dia menulis dengan segala rasa sebagai kecintaan dia kepada Umar Al-Khattab. Dan akhirnya bila Mesir merdeka tahun 48, tahun 1952 telah berlaku kekacauan yang sangat besar di Mesir. Di mana berlaku krisis sesama orang Islam dalam merebut kuasa. Merdeka tahun 48, British undur selepas Perang Dunia Kedua, Mesir menjadi sebuah negara bangsa merdeka. Krisis itulah kemudiannya telah menyebabkan dia dan juga Syekh Hussein Haikal mengundurkan diri daripada politik kerana enggan berbalah dalam benda yang mereka anggap pertumpahan darah, pengkhianatan, tikam belakang dan hal-hal yang dianggap tak relevan membina Mesir Islam dalam konflik yang sangat penuh dengan pertumpahan darah. Jadi kedua-dua ni kawan baik secara tidak langsung telah menulis Islam kalau dia orang tak angkat tentang kepimpinan. Islam kalau mereka tak angkat, kerana dia anggap selepas berakhirnya zaman Rasulullah SAW dengan wafatnya Rasulullah, maka datang zaman kepimpinan. Ini yang menjadikan sahabat baik yang lebih senior ni, yang lahir 1881 ni, menyusun buku ni yang mengangkat pentadbiran Abu Bakar As-Siddiq. Manakala sahabat baik ni pula, kerana Syekh Hussein Abbas Mahmud Al-Akkad ni hidup tak lama, dia kembali ke rahmatullah 1963. Jadi tahun 1943 dia tulis buku ni. Lepas merdeka di Mesir, buku ni diterbitkan dalam bahasa Arab. Dan kemudian buku ni diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai antara buku terkini. Ini 2023, sama dengan buku Imam Ghazali. Jadi nak menyusun buku ni tuan-tuan bukan mudah. Dia memerlukan disiplin daripada seorang yang ada kesedaran. Kalaulah dunia Arab tidak diberi panduan bagaimana hebatnya khalifah-khalifah Islam dari segi autobiografi, maka pemimpin-pemimpin Islam akan hidup dengan melihat contoh kepimpinan yang datang daripada sekularisme, contoh kepimpinan yang datang daripada demokratik totok cara barat,
dan kaedah kepimpinan yang datang daripada negara-negara bekas penjajah yang meninggalkan sisa-sisa penjajahan dalam bentuk dasar ataupun perlembagaan ataupun pembentukan sebuah negara. Jadi ini antara buku yang saya kata tak mudah menulis autobiografi dan menulis biografi. Dia sangat tak mudah. Itu yang kelemahan yang ada di Malaysia kerana kita mempunyai kerajinan yang terbatas. Dan nilai komersial yang dibayar kepada industri buku, kepada orang yang menulis autobiografi juga sangat rendah. Autobiografi yang baik ni tuan-tuan memerlukan kajian antara 5 ke 7 tahun. Tulis, cari ruang-ruang yang tercicir. Sebab tu saya katakan, kalau menyusun semua buku jadi tebal, tapi kalau kita baca dia kita boleh dapat di Google, dia bukan autobiografi. Autobiografi adalah mencari hal-hal yang dilupakan, hal-hal yang telah ditolak. Macam saya kata autobiografi Abdul Rahman. Ada Abdul Rahman saya bawa dulu tapi saya dapat jual tak banyak, 150 buah saya rasa. Autobiografi ni ditulis oleh seorang profesor Thailand di atas arahan King Bhumipol. Kerana Raja Bhumipol, bapa kepada raja sekarang ni, dia mempunyai yayasan yang akan mengarahkan yayasan tersebut menulis semua orang pemimpin-pemimpin dunia dan daripada negara Asia dan ASEAN yang mempunyai kepentingan hubungan persejarahan dengan Thailand. Jadi bila King Bhumipol nampak kata salah satu tokoh yang memainkan peranan yang penting adalah Tengku Abdul Rahman, maka dia mengarahkan Kop Kua ni. Kop Kua ni, Suwanatat Pian ni adalah penulis autobiografi terbaik di Thailand. Tapi Kop Kua dia dapatlah menulis kerana dia berada di bawah yayasan yang dikendalikan oleh Istana Thailand. Bajetnya, tempoh masanya, bantuan penyelidikannya datang daripada yayasan diraja. Jadi Kop Kua bukan saja menulis tentang Tunku Abdul Rahman, dia menulis tentang semua tokoh-tokoh yang berada di dunia yang mempunyai hubungan diplomatik yang hebat dengan Thailand, haruslah dirakam dan dikenang oleh rakyat Thailand. Kita tak ada ni yang sehebat Kop Kua tulis terperincian tentang Tunku Abdul Rahman, sebab dia tulis tentang Tunku Abdul Rahman di mata Kop Kua adalah seorang yang menggerakkan kehidupan peribadi dan kehidupan politiknya dengan cinta dan kasih sayang. Seorang yang menolak tumpah darah, seorang yang menolak peperangan, seorang yang menolak ketamakan kuasa. Maka Kop Kua rakamkan Tunku Abdul Rahman ni. Saya dulu jual dalam tahun 2022, sekitar bulan Jun saya rasa. Tapi buku ni tak dapat sambutan, saya hanya berjaya menjual 150 buah je. Di mana Tunku dan percintaan, Tunku dan gerakan politik, Tunku dan waktu dia enggan menjadi Tunku ni orang yang dipujuk. Dia dipujuk untuk berada sebagai pemimpin selepas Datuk Onn Jaafar mengundurkan diri. Tunku adalah seorang yang kemudiannya berkorban. Sebab tu kita tahu Tunku Abdul Rahman ni, dia tak banyak harta walaupun dia daripada darah Istana Kedah. Dia hanya ada 12 pintu kedai di Pulau Pinang. Itu je. Dia ada satu istana dia di Bukit Jara dan kemudian 12 pintu kedai. Untuk menggerakkan gerakan nasionalisme, orang tak ada duit dan Tunku pun tak kaya. Dia waktu tu hanyalah seorang pegawai daerah di Sungai Petani Kedah. Bila Tunku sedar nak merdeka dan orang Melayu merayu kepada dia untuk memimpin, Tunku jual kedai dia. Tunku jual harta yang dia ada bagi memodalkan Tunku bergerak di seluruh Malaysia, menyatukan lebih daripada 40 saya rasa 40 gerakan Melayu pada waktu itu. Rasa saya 60 gerakan Melayu. Supaya bercantum dan kemudian bergerak di bawah satu gerakan. Jadi usaha-usaha Tunku ni semua adalah intensif kerana satu, dia diminta. Kedua, dia berkelayakan kerana Tunku berpendidikan tinggi. Yang ketiga, Tunku akan menyelamatkan gerakan kemerdekaan daripada pertumpahan darah kerana dia penuh dengan kasih sayang. Maka itu Kop Kua pilih sudut tu. Bahawa anda mungkin saja melihat Tengku Abdul Rahman daripada pelbagai perspektif yang lain. Tetapi tak siapa tak tahu minda dan cara Tengku Abdul Rahman bekerja banyak didorong oleh jiwanya yang penuh dengan kasih sayang. Ini tentang autobiografi. Tak mudah. Aku dapat menulisnya kerana King Bhumipol memberikan dia perlindungan dari segi bantuan aset, kewangan, masa untuk menyelidik, tenaga kerja dan sebagainya. Sebab tu dia menyusun sebuah buku yang saudara baca pun
kita tidak akan menemukan perspektif mengenai Tengku Abdul Rahman yang sangat penyayang ni dalam apa yang ada, kecuali mendapatkan buku yang ditulis terus di Bangkok dalam bahasa Inggeris. Kemudian 2022 Institut Buku Darul Ihsan mendapat hak untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Okey, ada soalan yang lain? Buku biografi boleh membantu pencapaian anak muda. Banyak. Saya dipengaruhi oleh autobiografi Mandela. Sebelum Mandela autobiografi yang ni, saya dah baca banyak mini autobiografi. Ini autobiografi yang paling lengkap lah. Jalan menuju pembebasan ni, Mandela ni. Ini dipanggil autobiografi yang paling lengkap. Tapi waktu saya muda, saya didedahkan banyak dengan autobiografi Mandela, autobiografi Che Guevara. Saya baca banyak autobiografi tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah penulis dan juga pemimpin politik yang menggerakkan gerakan kemerdekaan Pakistan. Saya baca banyak tentang Muhammad Iqbal. Walaupun Muhammad Iqbal dikenali di seluruh dunia sebagai penyair sufi penting selepas Jalaluddin Rumi. Kan Jalaluddin Rumi ni abad ke-13. Muhammad Iqbal abad ke-19. Jalaluddin Rumi menulis di dalam bahasa Arab. Muhammad Iqbal menulis dalam bahasa Urdu. Dalam dunia ni orang kenal Iqbal dan Rumi ni sebagai kesinambungan jarak 600 tahun. Penyair yang menghasilkan dua karya penting. Rumi dan Masnawi, Muhammad Iqbal dengan Asri Al-Khuldi. Okey, seorang adalah berketurunan Parsi tapi menulis dalam bahasa Turki, seorang adalah berketurunan Pakistan menulis dalam bahasa Urdu. Bila saya baca tu tuan-tuan, autobiografi lah yang banyak memberikan saya gambaran bahawa kesenimanan ni dia berkait rapat dengan rasa cinta pada negara. Orang tak jadi seniman kerana dia nak jadi artis. Orang tak jadi seniman kerana dia nak jadi popular. Kan Muhammad Iqbal membuktikan bahawa syair-syair dia tentang pendidikan akhlak dalam Asri Al-Khuldi. Kerana Asri Al-Khuldi ni semua tentang sifat takwa kepada Allah. Tetapi dipegangnya benda-benda tentang kesufian Islam tu adalah sebagai teras untuk memimpin bangsa Pakistan menuntut kemerdekaan daripada penjajahan British. Iqbal 1880-an. Dia sempat menjadi pemain utama dalam kemerdekaan Pakistan, tetapi kemudiannya pergi dengan susuk dia sebagai pemimpin gerakan nasionalis tu terpadam. Iqbal dihidupkan nama dia oleh pecinta sastra kerana syairnya Asri Al-Khuldi dianggap sebagai antara himpunan syair kesufian yang penting. Yang enggak ada dua je lah selepas kita baca Jalaluddin Rumi dalam Masnawi, kita kena baca Muhammad Iqbal dalam Asri Al-Khuldi. Asri Al-Khuldi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tapi saya ingat tahun saya membesar 80-an tak ramai orang baca. Masnawi Jalaluddin Rumi ni pun dalam tahun ITBM terjemah je pun tak. Kemudian sisa buku tu saya ambil dan saya jual di garasi TV. Kita jual 600 lebih naskah. Walaupun bapa kesufian dalam sastra Melayu, sastra Islam adalah Rumi, penyambungnya selepas 600 tahun pemergian Rumi adalah Iqbal, Muhammad Iqbal. Penting autobiografi ni. Macam saya kata, Carlos Quirino ni menulis tentang Jose Rizal, Melayu Agong. Kalau saudara baca ni, dah sampai Zain dah. Bawa Zain tak? Bawa tak Zain? Okey, dia ada, saya tunjuk. Brother ni, dia ni nak jual. Ni Zain ni. Tapi dia bawa kecil je, ini Zain. Ini Zain. Kecil macam ni je. Kalau nanti dia bawa banyak, siapa yang beli buku, saya bagi ini Zain. Tentang 12 saya puisi saya. 12 puisi saya. Yang mungkin saya pergi kepada penerbit established tak akan terbit. Tak ada mungkin lah kalau saya pergi ke DBP lagi lah tak akan terbit. Hanya penerbit indie akan menerbitkan Zain ni dalam bentuk mini kecil ni. Ni Zain ni, saudara boleh buka dan saudara boleh baca dia dalam bentuk macam ni. Kemudian saudara boleh baca dia dalam helaian panjang yang begini. Zain. Macam buku lah, buka macam buku. Yalah, tahu buka macam buku. Zain kecil ni. Ini adalah Noya, apa dipanggil sebagai puisi-puisi gelap yang saya tulis dan saya simpan dalam phone dia.
Saya tulis dan saya simpan dalam phone ya. Tapi tak pernah saya catat. Kalau saya hantar pun mana penerbit tak akan share. Kerana dipanggil sebagai simbol-simbol gelap. Anjing, gagak, bunuh, pistol, tembak, bunuh diri dan juga bagai-bagai simbolik yang ada dalam ni hanya boleh dibaca oleh pembaca matang. Ni Zain ni dia keluar dalam mini je sebab dia kata bang bagilah bang saya buatkan Zain untuk abang. Saya bagilah daripada puisi-puisi yang saya susun selama 2 tahun secara serius hilang dalam phone dia. Saya kata baik kau terbitkanlah Son. Dalam bentuk yang sangat unik. Kalau saudara tengok ni kan. Besar ni je Zain Modern. Ni. Ada orang nak lock sekarang Boleh. Tapi saudara kena tiga orang lock dulu tapi saudara kita nak selitkan dalam pembelian barang. Kalau saya nak hantar buku ni, saya nak cas dekat tuan-tuan, nak post pun saya tak cover. Berapa kau jual ni Son? Satu apa? RM15, RM20? 30. Satu ni dia jual RM30. Satu set dia ada 4. Ni satu set 5 ni. Ada 5 buku. Saudara kena jaga betul-betul lah Zain ni. Satu set dia je dapat copyright ni. Puisi-puisi ni tak akan diterbitkan. Kerana saya menulis mengenai bagaimana kita memahami dunia gelap. Dan kemudian daripada dunia gelap nanti saya akan sambung, kita akan masuk ke dunia cerah. 5 buah buku ni Son jual RM30. Berarti mahal lah pasal Zain ni datang dalam bentuk yang sangat limited. Kalau dia orang nak jadi berapa? 35. 35 termasuk pos RM35 termasuk pos. Saudara boleh lock sekarang. Sebab pengeluar Zain ni ada. Dia di Melaka, saya di KL. Son adalah pentadbir admin technical untuk FB, ZRA Stream dan juga untuk YouTube. Waktu saya tak tahu apa tentang FB, dia lah datang buka FB ni. Dia yang set studio saya. Dia yang set up semua studio technical saya. Jadi kalau saudara nak, kita setujulah pada harga RM35. Lock sekarang dengan nombor telefon. Kemudian Ilham akan uruskan pos. 30 penulis nak, RM5 saya perlukan. Okey, RM5 saya perlukan untuk pos. 30 adalah untuk penulis. Saya tak ambil apa-apa. Kerana kalau saudara nak koleksi Zain, comel. Tapi kena jaga betul-betul tuan-tuan. Pasal Zain ni kecil. Itu dinamakan Zain. Sejenis penerbitan underground yang dulunya dikeluarkan oleh mereka yang dipanggil sebagai penerbit kecil dan miskin. Apabila karya-karya jenis saya tulis ni tak akan diterima oleh penerbit-penerbit established, maka lahir satu kesedaran. Kita terbit ala kadar, tetapi kita jual kepada mereka yang menyokong untuk membaca karya-karya yang dipanggil sebagai karya-karya dark. Saya menulis banyak karya-karya dark tuan-tuan. Saudara seperti yang saya katakan, kalau saudara nak kumpulan cerpen saya tu yang dicalonkan, tapi panel hakim sangat takut untuk memenangkan kerana mereka memikirkan karya-karya dark akan dipertikaikan. Noir, N-O-I-R, antara dia adalah lelaki yang mati sebelum makan malam. Lelaki yang mati sebelum makan malam. Kemudian inilah saya fikir puisi Zain saya, puisi Noir saya, RM35 boleh lock sekarang. Tak banyak ada, limited dah ni. Saya rasa kau standby berapa? 30 set je. 20 set je, limited untuk 20 set je. Berarti satu set ada 5. Penerbit kata dia keluarkan 20 set je. Sebagai tanda limited edition untuk mereka. Ni tengok tajuk dia. Tajuk pun saya kenal. Noir Maut dalam A minor. Tajuk antologi 12 puisi panjang ni adalah Noir Maut dalam A minor. Kalau tuan-tuan nak, lock je. RM RM30 plus post RM5. Sebab kita terpaksa post dengan berhati-hati kerana saya tunjuk contoh lah kan. Ni Noir Jazz dan Blues. Dia susun siap-siap. Ni kategori Noir Jazz dan Blues. Ini di bawah Noir Depresi. Ini Depresi. Ni Noir Jazz. Dia ada. Ini jilid dia yang ketiga adalah Noir Tukang Maut. Noir Tukang Maut. Okey, di bawah edisi yang keempat dipanggil sebagai Noir Anjing. Ini kisah-kisah Noir Anjing. Kemudian yang ke-5 ni Noir Maut dalam A minor. So 5 ni kalau saudara nak hanya diterbitkan eksklusif 20 buah je. 20 set lah.
Berarti kalau saudara dapat terus dah 5 set ni. Kecil. Tengoklah banding dengan tangan saya. Tapi inilah uniknya kita bermain dalam penerbitan indie atau penerbitan Noya. Kalau Noya tukang maut ni, saya bacakan untuk tuan-tuan. Lelaki berhud hitam. Hoodie hitam. Lelaki berhud hitam. Di seberang jalan bertemankan anjing. Semuanya hitam. Manusia, haiwan, bulan dan langit. Aku menegur lelaki berhud. Hello. Lama aku menunggu. Dijawabnya tenang. Subuh nanti aku datang. Setelah bertahun-tahun menunggu, jawapannya menakutkan. Dia tukang maut yang tak punya alamat. Hidupnya tak berumah. Dia bekerja sepanjang tahun, sibuk di jalanan. Malam sunyi dan gementar, langit kelam dan bulan pun kelam. Angin berbau barus, maut berlegar-legar. Matanya mengendap lubang kunci, nafasnya mengalir di muncung pili. Menjelang subuh, tamu pun tiba, tangannya menggenggam mati. Aku ada sepucuk surat, aku kaku di muka pintu. Tukang maut berdiri tegak, kakinya tidak memijak bumi. Anjing mengintai, terjelir-jelir jauh di seberang jalan. Kamu sudah lama menanti, katanya. Sejak bertahun-tahun dahulu, tak perlu tunggu aku lagi. Hidup dan mati sama sahaja bagi manusia tanpa jiwa. Dan hidupnya sunyi lagi sia-sia. Anjing menyalak garang, tukang maut berjalan pergi, bau mati sesakkan dada. Itu dipanggil puisi-puisi Noya. Kalau saudara nak, lock je. Kerana saya bukan, saya bagi je kepada Son. Saya kata, Son, pada abang simpan, kalau kau nak buat, kau buat je lah. Saya bagi. Jadi, seluruh pembeliannya akan dapat kepada penerbitnya, iaitu Kepoci. Dan RM5 adalah wang pos yang kami akan uruskan. Dan hanya 20 set je yang ada. Memang selalunya benda-benda macam ni dikeluarkan dalam limited edition. Nanti saudara dapat dalam bentuk tali terikat gini. Tali yang terikat gini, 20 set. Apa dia? Saiz font lah, boleh baca. Saiz font 8. Saiz nombor 8. Font nombor 8 ni. Okey ni. Font nombor 8. Standard kita pakai font nombor 10. Standard kita pakai font nombor 12. Ini font nombor 8. Tak ada masalah untuk saudara. Tuan-tuan nak font besar macam mana, dia mesti dipadankan dengan ni dipadankan begitu. Ni collectors, kita tak jual di bawah penilaian komersial. Kalau penilaian komersial, orang kata buat apa beli? Bukunya kecil. Ini collectors. Kalau saudara nak simpan lah, buku-buku yang saya fikir puisi-puisi Noya saya yang tak mungkin lah ada siapa nak terbitkan, dia akan hilang begitu saja. Kecuali duduk dalam saya punya notes phone. Ini saya tulis 2 tahun dengan suntingan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali saya lukis, saya sunting. Sunting-sunting saya simpan hinggalah Son kata dia teringin nak mencuba penerbitan Zain yang telah dilupakan. Kerana Zain ni aliran dia tahun 50-an di Eropah. Bila penulis-penulis miskin tidak mendapat tempat di tempat penerbitan yang mahal. Dan dia popular bermula di Malaysia tahun 80-an. Dia menjadi sangat trending pada tahun 2000-an. Tapi 2005 macam tu orang dah tak buat dah Zain. Berarti Zain kembali dalam bentuk yang sangat-sangat minimalis. Kecil ni. Okey, berapa orang lock? 10. Kita dah jual 10 set. Jadi ada 10 set lagi untuk tuan-tuan habis. Sebab 20 set je. Itu owner dia kata limited edition 20 set. Kerana Zain memang ada konsep macam tu tuan-tuan. Dia tak akan ada dalam konsep demand komersial. Dia panggil sebagai demand collectors. Sebab kalau orang nak yang komersial, dia cari yang ni. Macam saya baca Noya Anjing Noya Anjing. Ini bahagian diri saya yang tuan-tuan tak akan dapat kenal kalau tuan-tuan beli ni je lah. Okey, bahagian anjing. Kupilih dunia haiwan. Sudahlah, elok saja jadi anjing. Itu pilihan kerana terlalu bosan. Hidup sangat meletihkan. Dihina sunyi dan terpulau sendirian. Hanya bulan jadi teman saat menyisih di balik malam. Cahayanya gelap menciptakan potret. Lukisan anjing dan gagak. Bergelandang di jalan atau foto tikus dan kucing terbaring kelaparan. Kau pilih jadi anjing antara gagak, tikus dan kucing.
hidup adalah berjalan di jalanan, menyarung sepi dan bersendirian. Kau memilih duduk di kerusi tamu, tamu syaitan tegak berdiri manakala pistol di pelipis matamu. Pucunya di jari telunjuk. Aku ingin mencari mati. Dum, tubuh melayah, jatuh terlentang di lantai, kepalanya pecah, darah menyimbah di siling dan atap pun menjadi merah. Mata syaitan kini terpadam, otaknya bersepai, bau wiski menyengat lagi, tajam dan hangat. Ketika tubuh mengelupur dan nafas mengejang, para syaitan mengerang. Jeritnya aduh mengelupur ke pantai, ombak bergelombang ke tengah lautan. Aku pun berlalu, waktu pun berlalu, sepi dan panjang. Tubuh syaitan pun terbongkang. Degup jantung bergema-gema, hingga kawanan burung terbang ketakutan, lalu terbang meninggalkan sarang. Celaka, mesti syaitan itu sudah tiba 3 suku nyawa, tapi tukang maut belum tiba untuk menyahut ajalnya. Ini benda-benda noya. Kalau tuan-tuan dah log 10, Alhamdulillah. Kerana kita tak terbit banyak, sebab noya ni tak mungkinlah ada pasaran. Tapi simpanlah bahagian yang mana saya sangat minat. Noya ni adalah aliran datang daripada kesastraan Perancis. Cerpen noya saya banyak diterbitkan. Cerpen noya saya banyak diterbitkan dan malah diiktiraf untuk dinilai bagi anugerah sastra Malaysia. Alhamdulillah. Walaupun mustahil diberikan kemenangan kerana dia boleh mencetuskan polemik di kalangan masyarakat. Kerana sastra noya memerlukan tahap kefahaman di mana kita membaca dunia gelap, kita mencari dunia cerahnya. Orang tak faham selalunya orang biasa dengan dunia cerah yang menceritakan tentang dunia gelap. Tapi noya sebaliknya, membaca kegelapan, hanya pembaca yang pintar dan tekun mencari simbol, dia akan dapat melihat pencerahan. Noya saya banyak tentang bagaimana kejahatan yang ada dalam diri manusia kadang-kadang sukar dibayangkan. Bagaimana kegelapan dalam diri manusia hanya dapat diselamatkan kalau dia memburu cahaya. Di dalam perjalanan noya ni semua, saya ceritakan noya-noya di mana manusia sebenarnya sentiasa berada. Satu gelap, kecelaruan, nafsu libido, kehewanan, yang keempat kesepian. Dan keempat-empat ni hanya diselamatkan apabila manusia menyedari pentingnya mereka berada dalam pelukan Tuhan. Itu dipanggil bagaimana mencari pencerahan daripada sudut gelap. Ini dia mencari pencerahan daripada sudut gelap. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 290. Ada apa soalan lagi nak tanya tak? Terima kasih. 10 orang log buku yang bagus untuk memulakan membaca. Saya kalau cerita dekat tuan-tuan, kalau umur saya 19 tu saya mula dengan Bumi Manusia. Saya akan selalu cadangkanlah. Kalau mereka yang pasal apa, Bumi Manusia stok boleh dapat sampai sekarang. Sebab dia memang kekal dalam bahasa Melayu Malaysia pun ada. Bahasa Melayu Malaysia saudara boleh dapat Bumi Manusia. Jangan beli yang bahasa Melayu Indonesia. Nanti sukar. Tapi dia telah ada bahasa Melayu Malaysia. Jadi saudara boleh dapatkan Bumi Manusia. Okey, saudara boleh dapatkan Bumi Manusia sebagai permulaan. Dan paling asas yang paling bagus adalah baca 2, iaitu Salina oleh sastrawan negara Datuk Dr. A. Samad Said, dan saudara baca Ranjau Sepanjang Jalan. Ni bendang ni kan, baca Ranjau Sepanjang Jalan, kisah penderitaan petani di Kedah, yang diterbitkan pada tahun 1963 1967. 2 tahun ni buku Pak Samad tahun 63 kot. Buku Pak Samad Salina, saya rasa tahun 60. Nak tak? Buku Pak Samad rasa saya tahun 60. Tahun 60. Ya, buku Pak Samad tahun 60. Di mana pada tahun 2020 dia genap 60 tahun. Buku Ranjau Sepanjang Jalan tahun 67. Sekarang 53 tahun. Saya dapat 2 ni dulu. Ini adalah satu, dia adalah kisah yang paling selatan. Sebab Salina dituliskan dengan latar Melayu selepas merdeka di tengah-tengah kemiskinan kampung kambing di Singapura. Pakai latar dia. Di mana Singapura menjadi kota pentadbiran
dengan struktur kehidupan yang menjerumuskan orang berada dalam kota kecil Singapura tahun lepas Jepun berundur dan Inggeris masih ataupun kita baru merdeka, di mana pelacuran muncul. Kerana itu Salina watak seorang pelacur. Kalau saudara baca pula lawan dia, Ranjau Sepanjang Jalan adalah kisah petani yang tinggal di kampung Banggul Dedap, Sik Kedah, dengan penderitaan petani selepas merdeka. Kerana buku tu ditulis pada tahun 66 dan dicetak tahun 67 selepas kritikan Shannon Ahmad terhadap dasar Tun Abdul Razak. Dasar Tun Abdul Razak dasar Tunku Abdul Rahman yang gagal memajukan petani, yang walaupun kita dah merdeka hampir 10 tahun, Profesor Datuk Dr. Shannon Ahmad sangat menentang kerana merdeka tetap mengekalkan petani pesawah dalam keadaan miskin. Saudara baca dua, kerana latar zaman dua penulis hebat, kedua-dua sastrawan negara. Satu tentang Melayu dalam Singapura yang mula menjadi pusat penting lepas kemerdekaan, tetapi menjerumuskan banyak orang ke dalam kancah kehidupan yang gelap, iaitu Salina, seorang pelacur. Yang ni pula keluarga Lahuma dan Jeha yang terperangkap dalam kemiskinan kerana pertanian dan juga dunia tani tidak pelindungan tempoh dekad pertama Malaysia merdeka. Saya cadang dua novel tu dulu beli, sebab dua-dua boleh dapat mudah dan kedua-dua mempunyai kisah yang relevan dengan hari ini untuk saudara baca. Dapatkan dulu buku tu. Zain 10 je. Dah 11 dah kira. Saya nak tutup dah ni. Siapa yang nak jadikan Zain ni sold out, lock sekarang. Sebab ada 20 je. Saya tak fikir mereka akan tambah. Dia keluarkan 20, nanti nak tambah pun bulan-bulan yang seterusnya. Sebab ini collector's item. Kalau buku-buku lain nanti kita balik tumpu di KL lah. Saya nak review buku Abu Bakar. Saya nak review buku Tanpa Ampun ni, saya nak masuk balik. Sebab Tanpa Ampun ni saya jual laju 200 buah dalam tempoh 2 minggu. Tapi lepas Tanpa Ampun masuk, telah datang buku Ramadan tu dah datang buku selepas saya tengah tumpu buku ni, datang buku Imam Ghazali. Saya push buku Imam Ghazali sampai 650 buah. Menjadikan Tanpa Ampun ni saya tercicir untuk kelangsungan promosi. Saya nak masuk balik Tanpa Ampun, kemudian saya akan masuk balik buku Ar-Razi dan Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Raid. Dua buku tu. Satu untuk mengingatkan tuan-tuan bahawa kajian psikologi kemurungan, stres, depres, termasuk juga psikopas ataupun dipanggil patopsikologi, telah pun dikaji oleh Islam pada abad yang ke-9 Masihi, iaitu 300 tahun selepas Rasulullah wafat. Muncul seorang pemikir dan sarjana dalam bidang kejiwaan daripada keturunan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya bawa buku tu balik nanti, kita mula jual ketika di Kuala Lumpur. Siapa nak lock buku cepat, baki RM35 sebuah. Zain masih ada untuk collectors lah. Sebab saya fikir kata Zain ni dalam kategori dia sangat niche. Kita jual pada rakan-rakan yang selalunya kalau saya jual di dalam komuniti sastra akan laju lah, sebab anak-anak muda yang dah ramai nak follow apa yang dipanggil sebagai penulisan Noya Abang Zainal. Sebab saya menulis Noya banyak juga dalam aliran established sastra. Tapi kerana saya tak banyak masa nak promosi pada komuniti sastra, hari ini saya offer pada komuniti umum untuk mendapatkannya. Kita akan tamatkan kerana masa, dan juga saya ucap terima kasih pada yang ada, yang share, yang like. Walaupun kita tak mencapai angka sasaran iaitu 500, kita hanya capai 300 tadi. Sekarang sustain 200 lebih. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni jangan lupa saya bersama Ustaz Syahrul berkongsi kalau saudara nak tengok perjalanan-perjalanan yang berteraskan Islam, Sufism oleh seorang guru tarekat Syazaliyah, dibandingkan dengan perjalanan backpack seorang wartawan yang ingin menghasilkan dokumentari daripada pengaruh pemikir-pemikir dokumentari barat. Kami akan bergabung untuk bercerita pengalaman pengembaraan kami live daripada Hotel Grand Paragon 9 malam ini di Johor Bahru.